اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita akan menyambung dalam siri kita menelusuri kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sempena i'tikaf kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan tidak mengambil masa yang lama kerana di atas beberapa faktor yang perlu kita selesaikan. Jadi insyaAllah kita akan melihat pada fasal yang ke-6, sambungan daripada pengajian kita pada sesi sebelah pagi tadi. InsyaAllah pada halaman yang ke-31, kata pengarang, sebagaimana yang telah pun kami terjemahkan daripada kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kata pengarang rahimahullah, moga-moga Allah memberi rahmat kepada beliau dan kita semua, dan moga-moga kita mendapat manfaat daripada beliau, karangan beliau, buku-buku beliau, tulisan beliau, ilmu pengetahuan beliau untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-6, kita masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan adab al-muqri, adab orang yang mengajar, dan khususnya adab orang yang mengajar Al-Quranul Karim. Seorang guru mesti memberikan nasihat bagi mereka kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin dan orang awam di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi dia sebut masalah kewajipan memberikan nasihat. Ini kemungkinan sebahagian masyarakat memahami bagi nasihat tu bagi tunjuk ajar sahaja. Bahkan makna nasihat dalam agama ataupun makna nasihat sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam, dia tidak terhenti kepada memberi tunjuk ajar. Ini kerana nasihat itu diambil daripada perkataan nasaha, dengan erti memerah ataupun menyaring bagi mengambil sesuatu yang terbaik. Dia kata nasahtu asy-syam'ata, bukan, nasahtu al-asala min asy-syam'ati. Contohnya, aku menasihatkan madu daripada lilinnya. Maknanya pemisahan madu daripada lilin itu termasuk dalam proses nasihat. Dan sebagaimana yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Az-Zari'ah ila Makarimis Syari'ah, menyatakan yang makna nasihat yang jami' mani' moga-moga adalah sesuatu perbuatan, tindakan yang kita lakukan untuk menyatakan kebaikan dan kasih sayang. Jadi an-nasihah huwa izharu al-mahabbah. Nasihat itu adalah menyatakan kasih sayang. Kita lihat, sebab itu disebut dalam hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah perkataan, perbuatan, tindakan dalam bentuk untuk menyatakan penghormatan dan kasih sayang, dan kita menghormati, kita menyayangi, kita mengasihi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, Rasulullah, pemimpin umat Islam dan seluruh umat Islam. Sebab itu nasihat kepada Allah artinya beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah. Nasihat kepada kitabullah maknanya mengasihi kitab Allah dengan membacanya, mempelajarinya dan beramal dengan isi kandungnya. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memahami ajaran baginda, melaksanakan suruhan baginda,
dan melaksanakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat kepada pemimpin umat Islam adalah memberikan pandangan dan tindakan yang membawa kepada kebaikan mereka, dan begitulah juga kepada orang awam di kalangan umat Islam. Menasihati mereka adalah untuk membawa kepada kasih sayang dan kebaikan. Jadi kita duk dengar orang kata aku ni nak nasihat hang, meluat dengar dah kat hang ni, aku nak nasihat hang. Yang tu tak dikira nasihat lah tu, pasal dia kata meluat. Nasihat berdasarkan kepada meluat. Baik. Beletihah. Termasuk nasihat bagi Allah dan kitabnya ialah memuliakan pembaca Al-Quran dan pelajarnya. Artinya memuliakan ahli Quran dan memuliakan orang yang mempelajari Al-Quran, termasuk di dalam petanda seorang itu mengasihi Allah Azza wa Jalla. Jadi membimbingnya kepada maslahat, bersikap lemah lembut kepadanya dan membantunya untuk mempelajarinya sedaya mungkin, serta memujuk hati pelajar di samping bersikap mudah ketika mengajarnya, bersikap lemah lembut kepadanya dan mendorongnya untuk belajar. Jadi guru tu sebagai tanda kasih sayang dia kepada Allah dan Rasul, dan sebagai melaksanakan nasihat sesama muslimin, hendaklah berlaku baik dengan pelajarnya dan memberi dorongan pelajar untuk terus belajar. Jangan pula kita menjadi dorongan ataupun menjadi faktor pelajar untuk tidak mahu belajar. Sebagaimana kita mahu kebaikan untuk diri kita, seperti itulah kita hendaklah mahukan kebaikan yang sama untuk anak-anak murid kita, untuk orang yang belajar dengan kita. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sahihain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, orang yang termulia di sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku sanggup mencegah lalat hinggap di wajahnya, nescaya aku lakukannya. Dalam satu riwayat, sesungguhnya lalat yang hinggap di atasnya menggangguku. Jadi Ibnu Abbas melayan anak murid dia sampai macam tu. Dan bagi dia, pelajar yang paling berminat untuk belajar, orang yang paling mau nak mengaji, yang sanggup duduk dari belakang melalui celah-celah orang kerana main nak duduk depan. Dia kata kalaulah ada lalat hinggap di atas muka orang yang sedang belajar itu, dia sanggup untuk menghalau lalat tersebut. Jadi tuan-tuan, saya tak baca satu persatu muka surat 33. Saya tak baca satu persatu kerana kalau kita baca satu persatu, kerana dia akan mengambil masa. Baik. Jadi guru bila kata nasihat kerana Allah, dia kena menyayangi anak murid tu. Syekh kata di sini, diperlakukan seperti anaknya sendiri yang mesti disayangi dan diperhatikan akan kebaikannya, sabar menghadapi gangguan dan kelakuannya yang buruk, dan memaafkan atas kelakuannya yang kurang baik pada satu waktu, kerana manusia cenderung berbuat kesalahan dan tidak sempurna, lebih-lebih lagi ketika mereka masih kecil. Jadi guru kena jaga, sayang pelajar macam sayang anak-anak, dan kena sabar dan banyakkan doa kebaikan. Walaupun mengambil tindakan yang agak keras untuk mendisiplinkan mereka, tetapi janganlah didoakan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Senantiasa mengikhlaskan hati dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk seluruh anak murid. Kadang-kadang guru-guru ni pun terkeluar benda-benda yang tak sepatutnya. Elakkan
Dan kadang-kadang kita mengambil tindakan yang keras tetapi dengan niat-niat ikhlas, kasih sayang itu, doa, insya-Allah anak murid akan jadi insya-Allah. Walaupun mula-mula ni mungkin dia marah sikit, tapi akhirnya banyakkan ikhlas kepada Allah dan banyakkan doa untuk kebaikan. Saya cuba dengan guru-guru tahfiz untuk meminta mereka tidak menggunakan rotan dalam pengajaran. Tapi ramai yang kata agak sukar. Dan daripada ungkit kata tok ayah lu pun sama agak. Yang tu zaman saya muda. Zaman saya dah berumur ni, saya nampak amat perlu untuk kita berikan kasih sayang kepada anak-anak. Zaman dulu mungkin kurang masalah ni. Malam anak dah dapat kasih sayang di rumah pun apa nak ada. Mak pak kerja, mak pak pun jarang ada di rumah. Jadi tak mana lagi depa nak mengadu, tak mana lagi depa nak menumpang kasih. Kalau guru-guru pun semua dah buat cengih-cengih. Kalau guru pun dah buat cengih-cengih. Saya bila cakap bab ni, saya agak terhimbau zaman saya mengajar tu. Tapi saya ingatkan tu, yang penting niat itu ikhlas dan mesti sentiasa mendoakan kebaikan untuk anak murid. Walaupun kadang-kadang kita ambil tindakan yang agak keras, tapi niat kena ikhlas dan mesti mendoakan kebaikan kepada anak murid senantiasa. InsyaAllah Tuhan akan beri kebaikan kepada kita dan kepada anak-anak ini untuk menjadi manusia yang berguna di masa hadapan insya-Allah. Baik, fasal yang ketujuh. Yang ni masalah belagak. Sewajarnya guru tidak menyombongkan diri kepada para pelajar tetapi bersikap lemah lembut dan rendah hati terhadap mereka. Jangan duk belagak dengan student. Jangan duk belagak dengan anak murid. Dan kita dah tengok dia kata banyak banyak benda lah berkaitan dengan kebaikan, sifat tawaduk, dan bagaimana sifat ini yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sendiri melakukan kerja yang dipanggil mihnah. Mihnah ni kerja-kerja hina, kerja-kerja remeh di rumah. Menyapu, menjahit, tampung baju, tampung seluar, tampung bersiang bawang ke apa ke, basuh kain ke, lipat kain ke, sidai kain ke. Jadi ini mengajarkan kita dengan tawaduk, apatah lagi dengan pelajar-pelajar, dengan talabatul ilm. Tidak seharusnya kita menjadi sombong dengan mereka. Jangan bongkak, jangan bangga diri. Yang pertama, dia akan menjadikan kita ini jatuh pada pandangan mata mereka. Arab kata saqitun fi ainai. Jatuh pada mata aku. Tengok dia, aku nampak jatuh. Pasal Tok Guru ni dia belagak. Tok Guru ni sombong. Tok Guru ni cakap tinggi. Satu. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi, anak murid kepada guru yang sombong akan mewarisi sifat sombong tu. Dia akan belajar daripada tok guru dia belagak tu, dan dia pun akan jadi belagak juga, jadi sombong, jadi bongkak, jadi tidak ada adab. Bahkan orang yang tak ada adab ni susah. Bahkan kalau berilmu tanpa adab pun payah. Baik itu para sahabah generasi awal Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebahagian salafus salih, annahum la yukhrijuna abna'ahum, mereka tidak akan melepaskan ahli keluarga, anak-anak mereka keluar daripada Madinah Al-Munawwarah untuk apa-apa urusan menuntut ilmu ataupun untuk urusan mencari rezeki, hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sanatan, sehinggalah anak-anak ini dididik dengan ibadah dan adab tata susila selama 20 tahun. Kena ajak adab. Anak-anak kena ajak adab. Di tok guru tu kena beradab dulu. Dan kita kena faham bahawasanya ilmu tanpa adab, kata Sufyan, kalau tak silap ingat, al-ilmu bila adabin kanari bila hatabin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu api. Api bila tak ada kayu api, dia sambak semua. Bayangkan kita ada api yang mai pada gas, dia sambak semua.
Kita buah sanitizer, buah api. Tak ada kayu api pun, tapi dia sambak semua. Jadi api tanpa kayu api dia akan sambak semua. Sambak muka orang, sambak baju orang, sambak rumah orang. Jadi orang ada ilmu yang tak ada adab, dia sambak semua. Sambak masyarakat, sambak alim ulama, sambak pemimpin, sambak kawan dia, sambak kawan ni, sambak kawan ni. Kok suka dia nak kata. Karena kononnya dia berilmu. Ini orang ada ilmu tetapi berhati serigala contohnya, yang diistilahkan oleh sebahagian pendakwah. Dia kata the barbarian of ulama, perangai the barbarian of ulama, maknanya ulama yang berperangai barbar, berperangai orang kampung yang ganas, keganasan. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Linu liman tu'allimuna wa tata'allamuna minhu." Bersikap lemah lembutlah kepada orang yang kamu ajari dan guru yang mengajar kamu. Dengan tok guru kita kena lemah lembut, jangan kita sombong. Dengan anak murid pun kita tak boleh kasar, dan kita tak boleh sombong dengan mereka. Kadang-kadang orang ni kalau dia boleh buat belagak sombong tu, dia rasa dia mulia. Itu silap sebenarnya. Kita kalau dapat perangai itu kita susah. Ni ada satu jenis penyakit hati namanya takabur. Takabur ni kita merasa kita lebih, kita merasa kita hebat. Sekurang-kurangnya kita merasa kita lebih daripada orang lain. Dia panggil setan, panggil iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang ni dia panggil al-manhaj al-iblisi, metodologi iblis. Yang mana kalau digunakan dalam keilmuan dia al-manhajul al-iblisi fi al-ilm. Dalam apa sahaja, urusan rumah tangga, kekeluargaan, dalam kita berkawan, dalam kita berorganisasi, dalam pentadbiran dan sebagainya. Kalau ada manhaj iblisi ini, dia kadang-kadang kita yang rasa kita tu hebat, tetapi sebenarnya pada Allah kita telah merampas pakaian Allah Azza wa Jalla. Azamah itu adalah pakaian Allah, kibria itu adalah selendang Allah Azza wa Jalla, yang kita nak rampas bubuh kat kita tak boleh. Kerana itu pakaian Tuhan. Yang perlu bagi kita ni adalah sikap lin, sikap lunak, sikap yang yang membawa kepada tawaduk, dan insya-Allah ular yang menyusur orang panggil apa? Ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Dan orang tua kita ajak, jadilah seperti resmi padi, makin berisi makin menunduk. Jangan jadi macam lalang, semakin tua ataupun semakin tak berisi semakin menegak. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, katanya, sepatutnya orang alim meletakkan tanah di atas kepalanya kerana merendahkan diri terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang alim ni sekali-sekala kena duk ambil pasir buah atas kepala dia, belajar untuk merendahkan diri. Bahaya, kerana orang ada ilmu ni kecenderungan untuk dia nak belagak tu besar. Terutamanya dia nak belagak dengan siapa? Dia nak sombong diri dengan orang yang mengaji dekat dia. Jadi kena hati-hati. Cerita yang masyhur, dan orang duk cerita, moga-moga mutawatir, iaitu cerita tuan guru kita semua, almarhum tuan guru Haji Ni Abdul Aziz, yang mengajar, mendidik jiwanya sendiri untuk tawaduk. Katanya selepas tahajud malam-malam sebelum subuh, beliau akan basuh tandas, tandas pondok sekolah dia, tandas masjid dia. Bila ada orang tanya dia, Allahualam, ada orang cerita, ditanya dia kata, saya ni sejak jadi menteri besar macam-macam, dia kata. Orang sanjung sangat, orang salam pun cium tangan. Sampai orang salam cium tangan, dia kata, ni dah menyebabkan masuk dalam hati rasa hebat, rasa sombong, rasa kita ni ada kedudukan dan sebagainya. Jadi dia basuh tandas tu
di samping memberi khidmat kepada masyarakat, juga untuk mendidik hatinya agar tidak ada sifat sombong. Jadi moga-moga Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat sombong ini, dan Allah hiasi kita dengan hilim, dengan sikap kelembutan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi alim ulama kena macam tu, guru kena begitu, terutamanya dengan anak murid, insya-Allah. Yang ke-8, sewajarnya pelajar dididik secara beransur-ansur dengan adab yang baik dan sifat yang diredai, serta dilatih dirinya atas perkara-perkara kecil yang terpuji. Jadi nak nak ajak pelajar ni, kita kena ajak dengan benda-benda yang membawa kepada kebaikan, dan jangan ambil ringan benda-benda kecil. Benda-benda kecil pun, kutip makanan jatuh, masalah gosok gigi, masalah kerak kuku, masalah kekemasan, masalah yang kita anggap remeh-remeh pun kena ambil perhatian, tetapi diajar secara beransur-ansur. Tak boleh kita nak suruh pelajar tu jadi baik dalam masa sehari. Contohnya, kata hari ni baik, esok tak kena baik dah, tak boleh. Saya teringat Syekh Ali Tantawi kata dalam kitab dia, dalam buku kecil dia yang berkaitan dengan nasihat kepada kepada pemuda dan pemudi, dia kata malam nak jadi siang, dia tak terus cerah. Dia cerah sikit-sikit baru dia boleh cerah semua. Dia bukan gelap tu lepas tu cerah macam buka lampu, tak. Itu sunnah alam ni. Malam nak jadi siang pun ambil masa dan ambil step dia nak jadi siang. Begitu juga siang nak jadi malam. Dia bukan tengah duduk cerah macam lah kita duduk tengah hari ni, gelap terus macam gerhana matahari tu. Tidak. Dia akan gelap sikit, dan akhirnya barulah malam itu akan menjadi malam betul. Jadi siang nak jadi malam pun ambil step, malam nak jadi siang pun ambil step. Macam tu juga kita nak didik, nak membina satu manusia ni pun ambil step, kena secara beransur-ansur. Jadi guru sendiri hendaklah membiasakan anak murid tu memelihara diri dalam semua urusan, sama ada yang tersembunyi maupun yang terang, dan mendorong anak murid untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan memahami bahawasanya Allah senantiasa memerhatinya. Allah senantiasa memerhati segala tindak tanduk dan apa yang ia lakukan. Pernah diceritakan dulu ni ada seorang tok guru, dalam ramai-ramai anak murid itu ada satu anak murid yang dia sayang sangat. Walaupun pelajar tu adalah pelajar yang baru dan masih muda berbanding dengan orang lain. Tiba-tiba saya ni lupa nama tokoh tu. Tiba-tiba orang lain tak perhatilah, siapa tok guru macam bagi perhatian kat dia. Maka satu hari tok guru kata, esok saya nak buat latihan untuk menyembelih, lebih kurang begitulah. Semua orang diminta buat mai burung atau ayam seorang seekor dengan pisau. Jadi semua esok semua buat mai ayam seorang seekor, burung ke apa ke, dengan pisau. Maka tok guru pun kata, pi cari satu tempat yang tak ada siapa tengok hampa. Pi cari satu tempat yang tak ada siapa tengok hampa, sembelih buat mai. Jadi semua orang duk bayangkan tok guru nak cek bab sembelihan, masing-masing buat sendiri dan pastikan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun dan syaratnya. Semua orang buat. Ni bila buat mai depan tok guru, semua orang buka buat mai sekok tok guru tengok sembelih, sembelih. Tiba-tiba pelajar yang kata tok guru sayang sangat ni tak sembelih pun ayam dia, buat mai balik. Buat mai kat tok guru, ayam dia tak sembelih lagi. Depa kata tu dia sayang sangat, sembelih ayam pun tak erti. Sembelih ayam pun tak erti. Ya, jadi bila ditanya
oleh tuan guru, pasal apa yang hang tak sembelih ayam ni? Dia jawab, Tok Guru bagi syarat, pi cari tempat yang orang tak nampak saya. Pi cari tempat yang tak ada siapa pun nampak saya untuk saya sembelih ayam ni. Maka di mana sahaja saya pergi, saya tidak dapati mana-mana tempat kecuali ada sedang memerhatikan saya. Allah sedang memerhatikan saya. Malaikat Raqib Atid sedang memerhatikan saya. Macam mana saya nak sembelih? Tok Guru tu pun kata, sebab inilah aku mengasihi kamu lebih daripada orang lain. Baru pelajar-pelajar lain sedar bahawasanya muraqabah pelajar ini terhadap Allah Azza wa Jalla, keimanannya begitu kuat sehingga dia mencapai darjat muraqabah yang tinggi. Itu sebahagian ulama, saya lupa nama, yang dia dibesarkan oleh bapa saudaranya yang juga seorang alim besar ketika itu. Dia kata di antara yang menyebabkan, saya pun lupa sama ada kisah ni ada kaitan ataupun tidak, tapi masa dia kecil-kecil, di antara yang disuruh diulang-ulang sebelum tidur oleh pak menakan dia ni adalah 3 perkataan. Allahu syahidun alayya, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'ya. Allahu syahidun alayya, Allah memerhatikan aku. Allah nadhirun ilayya, Allah sedang menilik kepada aku. Allahu ma'ya, Allah bersama dengan aku. Jadi 3 perkara ini diulang-ulang sejak kecil. Kalau tak silap sejak umurnya 4 tahun baru-baru boleh bercakap tu, dah diajar untuk mengulang-ulang. Dan katanya ia amat membekas dalam hati alim ini untuk bermuraqabah dengan Allah Azza wa Jalla senantiasa, sehingga dia menjadi seorang wali Allah Azza wa Jalla. Kita sebab itu puasa ini kan ada puasa awam, ada puasa khawas. Moga-mogalah ada khawasul khawas, ada khususul khusus, iaitu tidak terluput daripada dirinya muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla, tumpuan kepada Allah Ta'ala walaupun satu saat. Kita macam-macam lah kan. Sekali lagi pergi pasal Ramadan, lupa Allah Ta'ala lah. Jadi senantiasa kena ingat Allahu ma'ya, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'ya, Allah berserta dengan aku. Allahu nadhirun ilayya, Allah melihat kepada aku. Dan Allahu syahidun alayya, Allah menjadi saksi di atas apa yang aku lakukan. Orang ajak budak-budak je. Jadi kalau boleh ajarkan anak-anak, kalau ada masuk ya, siapa? Tak keluar. Ni ada. Okey Ustaz. Okey, clear. Boleh. Baik. Jadi diajar dengan perkara-perkara ini, walaupun kita nampak benda ni kecil, tapi benda ni kena. Diajar dengan sembahyang jamaah, diajar dengan sembahyang sunat, diajar dengan wirid, diajar dengan pembacaan Al-Quran yang betul. Moga-moga anak ini akhirnya akan menjadi orang yang terbuka. Dia kata, hendaklah guru memberitahu kepada pelajar bahawa dengan sebab itu akan terbukalah cahaya ma'rifat di atasnya. Dadanya menjadi lapang, memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah pada ilmu dan perbuatannya, dan memberi petunjuk pada setiap perbuatan dan perkataannya. Ada adab ni semua kena ikut. Kalau tidak, tak berkat. Buku lempak-lempak, guru tak hormat, cikgu tak masuk kelas, bukan dekat depa apa duduk atas kerusi cikgu, duduk atas meja cikgu. Dia sebenarnya duduk tempat tu, guru pun tak boleh. Kerana menghormati guru. Ada dalam ni, insya-Allah kita akan tengok. Fasal yang ke-9. Ni guru-guru kena faham, mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang sahaja,
maka wajiblah ke atasnya menjadi fardu ain. Jika ada beberapa orang yang setengah dari mereka dapat menghasilkan pengajaran yang memadai tetapi mereka menolak, maka mereka semua berdosa. Jika setengah daripada mereka mengerjakannya, gugurlah tanggungjawab daripada yang lainnya. Jika salah seorang dari mereka diminta tetapi dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa tetapi hukumnya makruh ke atasnya jika tiada berhalangan. Jadi ni kalau dalam masalah pengajaran ilmu-ilmu agama, ikut bidang-bidang dia, tentu ada dia seorang yang boleh mengajar Quran, dia wajib mengajar Quran, fardu ain. Kalau ada beberapa orang dah buat selesai dan menyelesaikan tanggungjawab. Tapi kalau ada sekampung kita duduk sampai 10,000 orang, ustaz yang mengajar Quran tu ada seorang saja, dia seorang saja mengajar, tak selesai lah. Jadi selagi mana ramai ada tu, kena semua-semuanya mengambil peranan. Cuba tengok nota kaki 8. Menurut para fuqaha, jika tanggungjawab tidak terlaksana, semua mereka berdosa. Pemerintah pula wajib menyediakan tenaga pengajar ilmu-ilmu agama di semua kampung dan bandar yang menyebarkan ilmu agama, menjawab persoalan mereka dan memperkukuhkan agama. Alhamdulillah, negara kita ada benda ni. Di sekolah ada kelas kafar lagi. Malam ada kelas ta'mir lagi. Pulau Pinang ada kelas kafar menengah lagi. Ada guru agama dewasa lagi. Macam-macam ada. Pulau Pinang ni kalau orang tak mau mengaji, kena rotan. Tak salah kepada pihak kerajaan dan tak salah pada pihak ahli ilmu, kerana masing-masing insya-Allah sudah pun mengambil tempat masing-masing. Pasal yang ke-10. Disunatkan bagi pengajar agar mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan asas yang daruri. Kalau keperluan asas yang daruri itu wajib. Itu wajib. Tapi yang dia nak pergi berkelah, dia nak pergi macam petang ni kita patutnya bulan-bulan puasa boleh tidur kan. Tapi kerana ada orang nak mengaji, kita mengajar. Ini satu yang digalakkan, satu yang disunatkan, satu yang ditekankan. Begitulah. Tapi kalau yang daruri, mengajar sampai tak pergi ke bendang, dia punca punca pendapatan dia buat bendang, keluarga terabai apa semua, mengajar apa orang tak pergi sekupang pun contohnya, itu dia kena ada masa untuk dia tunaikan tanggungjawab untuk itu. Sebab itu ulama dulu ada yang meniaga, ada yang jadi tukang kasut. Sebab itu ada nama dia Al-Iskafi, tukang kasut. Ada tukang bumbung As-Saqaf, ada tukang apa lagi? Tukang kaca Az-Zajjaj. Itu sebagian ulama mengatakan merujuk kepada dia punya kerja untuk cari rezeki untuk anak-anak. Yang hak ni dia mengajar. Bukan dia mengajar tu untuk menjana keuangan. Baik. Dia hendaklah mengosongkan hatinya dari segala perkara yang menyibukkan ketika dia duduk untuk mengajar. Duduk nak mengajar ni, adab tu guru, dia kena kosong dah, dia kena tumpu untuk mengajar. Alhamdulillah. Sebab tu bila duduk nak mengajar ni tak boleh kalau ada maktuk duk kacau ke, makda nombor 1 duk kacau ke, makda nombor 2 duk kacau ke, anak ni duk kacau lah, yang ni bisnes ni duk kacau lah, downline ni duk ni lah, dia pula terlibat dengan doorship lah, apalah, kok nu lah, kok ni lah. Boleh terlibat, tapi bila dia main duduk nak mengajar ni, dia kena kosong benda tu semua. PDR. Oh, BDR. Oh, ini norma baru. Kalau mengajar PDPR agak sukar. Tapi sepatutnya kita kena kosong lah. Duduk nak mengajar ni kena kosong. Alhamdulillah. Ajalah mimbabi at-tahadduts bin ni'mah. Saya sendiri kalau letih pun, tapi bila duduk mengajar asa kuat. Kalau demam pun, kalau duduk mengajar asa sihat. Tapi lepas mengajar demam balik. Baik.
Dia hendaklah berusaha keras menjadikan mereka memahami dan memberi masing-masing daripada mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Maka janganlah dia mengajar banyak perkara kepada pelajar yang tak dapat menerima banyak, dan jangan meringkaskan bagi siapa yang mampu menerima lebih. Jadi kalau orang tak boleh terima banyak, jangan ajak banyak. Orang boleh terima banyak, kita ajak sikit pula. Tak boleh. Tengok keadaan student. Sebab itu tahun ni dalam teori moden ini dia dikata furuq fardiyah. Perbezaan individu di antara student tu dia kena raikan. Ada pelajar yang yang slow, ada yang mutawassit, ada yang mutaqaddim. Jadi yang mutaqaddim tu dilayan cara mutaqaddim, orang yang berada pada tahap yang boleh pi lagi. Itu kita ada pengajaran yang paling basic, lepas tu pengajaran yang agak lebih sikit, dan agak lebih betul dalam proses pengkayaan. Dia panggil al-ithra. Saya pun dah lama tak mengajar ni, terlibat dengan pentadbiran. Dulu masa mengajar tu begitulah. Sebab tu kita ada skimming, pelajar dikumpulkan mengikut tahap masing-masing. Dah tak boleh lah campur semua. Cikgu penat sikit lah, tapi cikgu kena layan. Dan campur semua pun bagus, kerana pelajar yang kuat itu mungkin dapat membantu pelajar yang lemah. Kadang-kadang kita layan pelajar yang lemah saja, pelajar yang kuat dia boring. Kadang-kadang kita layan pelajar yang kuat saja, pelajar yang lemah akan ketinggalan. Jadi kena pandai untuk balance benda tu. Ia hendaklah menyuruh mereka mengulangi hafalan mereka. Ia hendaklah memuji pelajar yang ternyata kebijakannya jika dia tidak dibimbangkan akan terjadi fitnah ke atasnya dan tidak timbul rasa bangga atau lainnya. Boleh puji, tapi jangan puji sampai menyebabkan dia rosak. Dia makan puji sangat, dia rosak. Jangan. Boleh puji, patut padan. Patut padan. Dan guru kena pandai menyukat keadaan dan menilai suasana, bila boleh dan bila tak boleh. Siapa yang kurang memberi perhatian, seorang guru bolehlah menegurnya dengan lemah lembut. Selama dia tidak takut murid itu akan lari. Jangan gempak sampai lari. Janganlah dengki kerana seorang daripada mereka kerana kepandaian yang menonjol, dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi kalau ada pelajar boleh lebih daripada kita, ini mungkin berlaku, kan? Kita hafal Quran, hafal satu qiraat, dia hafal 10 qiraat dengan jamak lagi. Pasal pak dia qori besar. Tapi dia memang mengaji kat tempat kita. Kita kena menghargai dan kita kena memberi nilai kepada kebolehan yang dia ada, dan jangan kita pula duk dengki kat dia. Jangan kita menganggap dia sebagai musuh, tak boleh. Kerana yang kita punyai adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita pun kena tahu segala yang kita ada ini adalah bukan zati. Kalau Allah segala-galanya zati. Allah segala-gala yang milik Allah, baqa dia zati, qudrat dia zati, iradat dia zati, semua zati. Tapi kita ni yang kita punyai apa dia? Semuanya adalah dalam bentuk kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Minahi ataupun perkara itu adalah perkara yang merupakan kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan benda yang Allah Ta'ala bagi dia boleh ambil balik. Kadang-kadang orang duk bangga apa yang dia ada. Siapa boleh challenge aku? Baca Quran sedap, siapa boleh challenge aku baca Quran betul? Tuhan tarik gigi dia habis. Nak sebut apa pun tak boleh. Fa begitu saya, kan? Ada orang berbangga dengan kesihatan, sihat, batang tubuh sihat dan sebagainya. Siapa boleh challenge aku? Kata ni sihat ni. Bukan macam apa, makan tak jaga senaman tak mau apa semua. Dia tak sepatut bersikap begitu. Bahaya macam tu. Bahaya. Dan ada riwayat, ada hadis yang menyebut may yuridillahu bihi khairan yusibhu.
Siapa yang Allah Ta'ala mahukan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya. Timpakan apa? Musibah. Sakit, demam, lupa. Aku tak silap ingat lah. Ada Tok Guru mengajar. Ada hadis tapi saya tak ingat matan macam mana. Iaitu ada seorang ni, dia mai kat Nabi. Dia ni badan tegak, kemah, tough. Dan dihabaq pula dia kuat apa semua. Nabi kita hang tak bisa sakit tak. Hang bisa kena umu mildam. Tu hadis umu mildam. Umu mildam tu Nabi masukkan dengan demam. Tak bisa demam. Tak ada sakit kepala. Nabi tanya hang bisa kena umu mildam tak? Nabi kata apa umu mildam? Nabi kata sakit demam panas apa? Tak ada. Hang kena sudak tak? Sudak sakit kepala. Dia sudak sampai penyakit pun tak tahu. Pening tu lagu mana? Pening ni macam ni. Dia duk apa? Dia duk bangga dengan sihat dia tu. Tu dia pun pergi, Nabi kata kat sahabat, hampa nak tahu, nak tengok ahli neraka. Ni. Nak tengok ahli neraka macam kawan ni lah yang boleh jadi ahli neraka. Jadi hati-hati kita yang duk bangga-bangga dengan kelebihan yang kita ada. Kelebihan yang ada adalah kurniaan Allah. Bagaimana Allah bagi, Allah boleh ambil pada bila masa. Allahu Akbar. Baik. Kemudian jangan dengki, dia kata, kerana dengki itu adalah suatu yang haram, apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang baik di dunia. Hanya Allah yang memberi taufik. Jadi kita kadang-kadang kita tengok anak murid kita lebih daripada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kena syukur dan jangan dengki kat dia. Jangan dengki kat dia. Cerita Ashabul Ukhdud, gulam Ashabul Ukhdud tu, Tok Guru kata apa kat dia? Tok Guru kata, ya bunayya antal yawma afdalu minni. Hari ini lebih hebat daripada aku, lebih utama daripada aku. Mengiktiraf kebolehan yang ada pada ulam Ashabul Ukhdud, rahib yang beriman kepada Allah Ta'ala tu. Ingat tak cerita tu? Nak cerita panjang lah. Jadi kita kalau ada murid yang lebih daripada kita, kita kena syukur dan kita kena harap moga-moga kehebatan dia tu adalah sekupang dua kita punya sumbangan yang jadi jadi jariah kepada kita untuk kita lihat pahalanya di akhirat kelak. Harap macam tu. Dan kalau kadang-kadang kita tengok juga, kita tengok anak murid ni dia lebih daripada kita dan dia cakap sombong. Dia jadi sombong dan bongkak. Kita tak dengki kat dia tapi kita rasa sedih. Dan kita yang paling sedih sekali adalah kemungkinan dia jadi sombong, jadi bongkak tu kerana apa? Kerana ada tang-tang mana kita tersilap masa mengajar dia dulu. Sebab tu kita kena doa balik kepada ya Allah, si fulan bin si fulan 5-6 tahun mengaji dekat aku ajak dia, aku didik dia dan dia jadi orang yang hebat lah ni ya Allah. Jadi profesor, jadi hak tu lah, jadi hak ni lah, hafal Quran lah, apalah. Ya Allah, aku melihat padanya ada perangai yang huduh. Kalau kehuduhan perangai dia tu berasal daripada aku ataupun kerana aku ataupun kerana kecuaian dan kesalahan aku minta ampun ya Allah. Kau tariklah perangai tu daripada dia, kau hiasikanlah dia dengan akhlak alim ulama yang sebenar. Kena macam tu. Memang mudah lagi tapi pelajar enta paling tua umur apa? Baru masuk U. Ana paling tua pelajar ana dah tua boleh enta lah. Mungkin ada cucu mungkin lah kan. Jadi tengoklah yang macam-macam jenis lah kita tengok. Tak kurang lah juga yang kadang-kadang kita tengok ada yang agak ada orang hebat lah ni. Bandingan kita ni ustaz cabuk ya kan, duduk kampung. Tak ada masalah kalau nak sombong pun. Jangan kacau saya saja. Cuma saya akan rasa sedih kalau mungkin kejadian tu pasal apa dia jadi sombong macam tu, mungkin kerana kecuaian kita, kesilapan kita, tunjuk ajar kita pada satu ketika dahulu yang menyebabkan begitu. Nampak macam mana? Nak panggil dia tegak pun dia orang hebat lah ni. Hang siapa nak main tegak-tegak aku? Hang siapa? Ada alah
Dia kata pegawai kerajaan ni pun. Depa jadi orang politik, jadi orang hebat. Kata kat saya ni. Pegawai kerajaan ni pun. Tak apalah. Buat macam mana? Mufti pun pegawai kerajaan ya, dia kata. Maknanya orang politik ni berada atas lagi daripada segalanya. Jadi saya duk fikir tang mana salah tu. Saya doa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberi petunjuk dan Allah menghilangkan hak tak elok tu, Allah hiasi balik dengan panggil-panggil yang elok pada dia. Ada kedudukan sikit, ada harta benda lebih sikit daripada Tok Guru, ada kedudukan lebih sikit daripada Tok Guru, ada pangkat kedudukan lebih sikit daripada guru, kita sudah rasa kita hebat. Tak apa, nak hebat pun tahu mana, tapi jangan sampai kita tidak berakhlak, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita bongkak, dan sombong dan bongkak kita itu akhirnya akan makan diri kita sendiri. Itu bagi kita sebagai pelajar lah. Bagi kita sebagai guru, kalau anak murid dia guru tu, nak buat ke mana? Doa pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Fasal yang ke-11. Yang ni masalah masalah turn untuk baca Quran. Jika jumlah mereka banyak, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Layalah hak mai awal. Jika yang pertama rela gurunya mendahulukan lainnya, maka diharuskan mendulukannya. Guru hendaklah menunjukkan kegembiraan dan muka yang berseri-seri, memeriksa keadaan mereka dan bertanya siapa yang tidak hadir daripada kalangan mereka. Masuk jumpa student ni, kena masuk dalam keadaan yang ceria dan muka yang berseri-seri. Jangan masuk kelas tu macam apa? Macam mungkak nakik mai lah nak tanya apalah pula nak kena hari ni. Macam bukan dekat mungkak nakik, macam Malik Zabah. Macam Malik Zabaniah pula nak kena empuk tang mana lah pula. Yang tu kita jangan jadi orang yang kehadiran orang tersebut menyebabkan jiwa menjadi tidak tenteram. Biarlah kita jadi kehadiran kita menyebabkan orang menjadi selesa, menjadi gembira, menjadi boleh memasukkan surur, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Jadi terutama tok guru ni, biarlah kehadiran dia tu adalah kehadiran yang menampakkan barakah, membuatkan jiwa-jiwa menjadi hidup, bukan menyebabkan orang menjadi takut. Kerana kalau orang menghormati kita kerana takutkan kita, itu adalah di antara tanda kiamat. Tanda kiamat bahawasanya orang itu dihormati kerana takutkan kejahatannya. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, dan akan dihormati, dimuliakan orang kerana apa? Kerana takutkan kejahatan dia. Apa pula dia nak buat kat orang. Kita tak belia dengan kita boleh membawa ketakutan dan membawa kesusahan dalam hidup orang lain. Baik, fasal yang ke-12. Yatahawwalu wa yatakhawwalu. Yatahawwalu wa yatakhawwalu. Yatahawwalu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwalu wa yatakhawwalu ashabahu. Nabi akan yatahawwalu, tanya apa? Akan tengok keadaan para sahabat, susah, senang, sakit, demam dan sebagainya. Tengok dengan kita kita nak handai ikut suka hati kita ya, tanpa melihat keadaan orang. Kemudian takhawwalu, tengok kesediaan. Kalau kita nak mengajar ni, tengok kesediaan orang. Orang ni boleh terima tak? Kalau dia dah tak larat dah, kita nak ajar juga tak boleh. Orang dah letih dah, kita nak pulun paksa juga tak boleh. Jadi kena tengok keadaan diri dia, dan kena tengok kesediaan dia untuk menerima apa-apa pengajaran. Baik. Fasal yang ke-12. Para ulama berkata, janganlah seorang guru menolak untuk mengajar seseorang kerana niatnya yang tidak benar. Kita main orang nak mengaji ni, kita tahu dia ni bukan main nak mengaji, dia main nak makan. Contohnya, kerana
malam kita mengajak, tiap-tiap hari kita mengajak ada orang buat kenduri. Ataupun bila kita mengajak satu tempat, ada tempat-tempat pengajian yang dulu-dulu yang dikhususkan wakaf untuk bagi makan orang yang mengaji. Orang dulu dia buat dia ada kedai lah apalah, dia wakaf. Hasil sewa kedai ni untuk bagi makan student sekolah-sekolah sekian. Sampai sekarang pun ada. Jadi dia mengaji bukan pasal nak cari ilmu, pasal dia orang susah nak makan daripada hasil wakaf yang diwakafkan untuk orang mengaji. Jadi jangan kita tak mau mengajak kalau dia ada niat yang tak betul. Kenapa? Kerana mula dengan niat tak betul, tapi dia mengaji dan akhirnya insya-Allah niatnya akan jadi betul. Ada ulama kata ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dulu kami mengaji ilmu bukan kerana Allah. Cerita ada pasal susah. Habis mengaji ni pasal susah. Bila mengaji ada orang bagi makan. Fa aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan menjadi kecuali kerana Allah. Artinya mula mengaji itu bukan kerana Allah, tapi akhirnya apabila dia belajar, dia menuntut ilmu, Allah buka minda dia, Allah buka jiwa dia, Allah buka jalan-jalan makrifat, hinggalah dia menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang main nak mengaji tak ikhlas, jangan tak mau mengajak, ajak juga. Moga-moga dengan pengajaran itu dia menjadi ikhlas. Sufyan dan ulama lain berkata, mereka menuntut ilmu itu adalah niat. Dia tuntut ilmu tu pun dah kira niat ikhlas kepada Allah. Mereka berkata, kami menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ia enggan menjadi kecuali untuk Allah. Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Akhirnya ia tidak menjurus kecuali hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ni adab orang mengajak Quran ni, pasal yang ke-13. Hendaklah menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main, dan menjaga kedua matanya daripada memandang ke sana ke sini tanpa keperluan. Dia hendaklah duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat dan duduk tegak dengan memakai baju yang putih bersih elok-eloknya. Jika sampai ke tempat duduknya, dia solat 2 rakaat sebelum duduk, sama ada tempat itu masjid atau tempat lainnya. Jika sebuah masjid, maka adab itu lebih ditekankan kerana dihukumkan makruh duduk di situ sebelum bersolat 2 rakaat. Dia boleh duduk bersila ataupun dengan cara yang lain. Jadi ini adab guru masuk sekolah. Masuk tempat dia nak mengajar tu, dalam pengajarannya jangan duk perhati rata retek, tangan dia duk main hak tu, duk main ni. Dia kena fokus dengan pengajarannya, mata dia kena kepada pelajarnya, eyes contact itu penting untuk memastikan pelajar memberi perhatian dan memahami ataupun tidak. Kemudian kalau mengajak Quran dalam masjid duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci, sembahyang 2 rakaat dulu. Hampa pergi sekolah sembahyang 2 rakaat dulu. Cuba amalkan tiap-tiap hari pergi sekolah nak mengajar. Kalau sampai-sampai itu tak masuk waktu boleh sembahyang kan. Masuk waktu duha pergi sembahyang 2 rakaat, minta dekat Allah. Allah bukakan kita, Allah buka hati pelajar, bagi terang hati mereka untuk mengaji, ajarkan kita dan mereka dengan akhlak yang baik, dan insya-Allah boleh. Boleh. Insya-Allah boleh. Penat saya tahu mengajak sekolah ni. Saya walaupun mengajak sekolah yang control school pun penat. Saya dengar serta kawan-kawan mengajak sekolah biasa yang bukan control school, agak penat. Bila kita suruh siapa ada nak tanya apa, dia angkat tangan, dia tanya, "Ustaz, saya ada satu soalan." Soalan apa? "Bila Ustaz nak berhenti mengajar?" Agaknya kalau budak masyur kena macam tu. Terterak lah, tapi kena apa? Kena sabar. Sikit lagi ya. Baik, yang ke-14. Cuba tengok, diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abu Dawud As-Sijistani dengan isnadnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengajar manusia di masjid sambil duduk berlutut.
duduk berlutut, tumpu dia. Dan Ibnu Mas'ud kalau dia duduk bersila lagilah. Ibnu Mas'ud ni diceritakan seorang yang rendah. Sahabat-sahabat duduk, dia berdiri nak bercakap dengan Nabi, dia kena ginjat lagi. Dia nak mengajak, dia duduk berlutut. Qari, muqri dia, dan dia adalah seorang faqih di kalangan sahabah radhiyallahu anhu. Pasal ke-14 termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah tidak harus merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat tinggal pelajar untuk ia belajar daripadanya. Ni kalau boleh pelajar tu kita tak pergi kat dia mai kat kita. Sekalipun pelajar itu adalah khalifah atau di bawah kedudukannya. Bagaimanapun dia mesti menjaga ilmu daripada perkara itu sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf rahimahumullah. Cerita mereka tentang itu banyak dan telah diketahui. Banyak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Bila Khalifah Abu Mansur panggil dia mengajar di istana, dia kata ada ilmu hang mai kat dia, bukan dia pergi kat hang. Lah ni ilmu dia mai juga, tapi dia mai dalam bentuk apa? Dalam bentuk YouTube, dia mai dalam bentuk live macam kita buat hari ni. Tapi tak seharusnya kita mengajar ilmu dengan merendahkan ilmu. Ada dalam Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi menyebut anak khalifah juga mengaji dekat Imam Malik. Dia mengaji kat Imam Malik, dia duduk belakang-belakang sandak-sandak. Lepas tu dia tanya. Imam Malik buat takti lah. Duduk jauh-jauh tanya, ya Syekh tanya, angkat tangan tanya. Sampai depa berjalan mai duduk melutut depan tok guru tanya, hakadha yu'malu bil ilmi. Imam Malik kata hal lagu ni lah orang buat dengan ilmu, bukan duk khayal-khayal kat belakang. Bukan duk khayal-khayal kat belakang. Fasal ke-15. Hendaklah mempunyai majlis atau ruang kelas yang luas supaya murid-murid selesa duduk di dalamnya. Hadis Nabi SAW, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah yang paling luas. Riwayat Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini disebut di awal kitab Al-Adab dengan isnad yang sahih. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi keselesaan tempat mengaji ini adalah di antara keperluan yang wajib disediakan oleh guru bagi memastikan pengajaran berkesan. Ini saya amat sedih. Budak-budak mengaji kadang-kadang di beberapa tempat, kita maaf sebut, tempat tahfiz dan sebagainya, yang tang tulah dia belajar, tang tulah dia tidur, tang tulah segala-galanya tang situ. Ruang yang kecil, stor-stor masjid dibuat ruang tahfiz. Ini tak sesuai. Jadi kalau kita lihat balik kepada makna pendidikan, tarbiyah dalam agama pun, dalam Islam pun, tarbiyah itu adalah proses tanmiyah, proses memperkembangkan kemahiran, memperkembangkan emosi, memperkembangkan daya pemikiran. Jadi kalau dia duduk tempat sempit yang tak kondisif, tengah-tengah tempat yang hiruk piruk dan sebagainya, apa yang nak berkembang? Jadi kita keperluan untuk menyediakan tempat belajar yang selesa itu adalah keperluan yang amat mendesak dan dia adalah satu kefarduan, satu kewajipan. Kalau tidak, tuan-tuan bolehlah pergi tengok dan jangan kita ada semangat saja nak buka sekolah, nak buka pondok, nak buka tahfiz, nak buka pusat mengajar, semangat saja tapi kita tak ada kemampuan. Kalau dah benda elok duk ada, kita bantu yang duk ada. Kalau kita ikhlas, kita bantu yang duk ada. Kalau di Pulau Pinang ni boleh main jumpa saya. Dia boleh habaq sekolah-sekolah mana yang duk ada yang baik, yang kita boleh bantu bagi lagi baik. Ramai-ramai boleh pergi mengaji situ. Jangan kita pula nak pergi buka dalam keadaan kita pun, Allah, kadang-kadang hafal Quran pun tak, buka mahat tahfiz. Kadang-kadang stam pun tak lulus, buka pondok. Jadi kita ni takut masuk dalam bab kita tidak berkeahlian, tetapi kita cuba untuk melakukan sesuatu yang kita tidak boleh lakukan. At-tasaddur
qabla at-ta'ahul, kita pergi ke depan sebelum kita memiliki kemampuan untuk itu. Yang ni tak boleh, bahaya, dan dia boleh membawa bencana yang besar kepada pendidikan. Bayangkan tempat yang kecil, guru yang tidak terlatih, kurikulum yang sukatan yang tak tentu hala. Bila orang nak buka sekolah, saya tanya, sekolah tu apa? Dia kata sekolah ada tempat, ada guru, ada pelajar belajar sekolah. Komponen sekolah itu, guru lagu mana, latihan dia macam mana, kelayakan dia macam mana, student yang macam mana, benda yang nak diajar, konten, muhtawa, apa dia, kurikulumnya, apa dia kurikulumnya, sukatannya, dan bagaimana kita nak lihat perkembangan, pentaksiran, penilaian. Itulah pendidikan. Dan perkembangan, kita nak memperkembangkan emosi, kita nak mendidik pemikiran, kita nak mendidik sikap dan sebagainya. Pasal berhenti. Tak apa, ni kita lah. Jadi saya harap perkara-perkara seperti ini dapat dilihat dan menyediakan tempat yang luas ni untuk mengaji. Imam Nawawi sebut dulu lagi, luas ni bukan makna luas seluas-luasnya, tetapi yang sesuai untuk pelajar belajar. Jadi insya-Allah, ingat untuk sesi kita pada kali ini, kita sampai pada muka surat yang ke-37, iaitu pada fasal yang ke-16. Kita selesai fasal ke-15, iaitu yang berkaitan dengan adab guru. Dan insya-Allah dalam perjumpaan minggu depan, cakap betul lah, insya-Allah kita akan mula adab pelajar dan penuntut ilmu. Adab pelajar dan penuntut ilmu, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini dapat membantu kita dalam memahami tanggungjawab kita sebagai hamalatul Quran, dan kita dapat melaksanakannya, terutamanya kita yang menjadi guru, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min 'ainin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah, wa bi niyatil qabuli wat tawfiq. Al-Fatihah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.